Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Lutfi bin Ahmad Faisal dari semester 2 PISMP ambilan Jun 2019. Okey, kat sini saya akan menceritakan tentang hikayat Abdullah yang merangkumi 3 perkara. Yang pertama ialah tema penulisan bagi hikayat ini. Yang kedua ialah isu-isu yang diperbahaskan di dalam hikayat ini. Dan yang ketiga ialah latar yang terdiri daripada latar masa, latar tempat dan latar masyarakat. Untuk tema penulisan hikayat ini berunsurkan fakta-fakta serta bersifat realistik. Ini menjadikan hikayat ini sedikit berbeza dengan karya-karya agung yang lain. Hikayat ini mempunyai banyak peristiwa-peristiwa bersejarah yang berkaitan dengan Munshi Abdullah. Ini kerana Munshi Abdullah mempunyai kaitan secara langsung dengan Stamford Raffles. Maka tidak heranlah segala isi-isi kandungan di dalam serta penceritaan dalam hikayat ini adalah berasaskan fakta-fakta. Ia bertentangan dengan karya-karya agung yang lain kerana karya-karya agung yang lain mempunyai unsur-unsur mitos atau legenda dengan tujuan untuk mengagung-agungkan Raja Melayu pada zaman dahulu. Okey, selanjutnya kita beralih kepada isu. Untuk isu yang pertama ialah isu pembangunan jati diri bangsa. Berdasarkan catatan sejarah, Abdullah lahir di tengah-tengah masyarakat Melayu di Melaka pada zaman penjajahan British. Jadi beliau telah melihat sendiri sikap-sikap dan amalan masyarakat Melayu pada waktu tersebut. Di dalam penulisannya, Abdullah telah mengkategorikan masyarakat Melayu kepada 2 kategori. Kategori yang pertama ialah kategori yang cuba mengekalkan jati diri bangsa yang dibawa oleh nenek moyang mereka sejak zaman berzaman. Kategori ini dilihat sangat tertutup dan sukar untuk menerima sebarang pendapat ataupun ilmu, khususnya dari pihak para penjajah, walaupun ilmu tersebut membawa manfaat kepada diri mereka. Kategori yang kedua ialah kategori yang mula bersikap terbuka kepada perubahan sesuai dengan peredaran masa. Kategori ini dilihat lebih mudah untuk menerima ilmu daripada pihak para penjajah, sekaligus mereka dapat memanfaatkan ilmu tersebut untuk kebaikan diri mereka. Apabila wujudnya 2 kategori ini, maka lahirlah 2 jenis golongan di kalangan masyarakat Melayu. Golongan yang pertama ialah golongan yang masih mengamalkan gaya hidup tradisional di kampung, manakala golongan yang kedua ialah golongan yang terpelajar serta mampu bersosial dengan para penjajah, dan mereka juga mampu bekerja dengan para penjajah. Contoh yang saya boleh beri ialah Abdullah itu sendiri yang mampu bekerja sebagai pembantu dan jurutulis kepada Stamford Raffles yang merupakan residen di Singapura. Pada masa yang sama, Abdullah turut menceritakan dalam penulisannya tentang sikap masyarakat Melayu yang masih mengamalkan adat istiadat yang karut. Walaupun majoriti mereka telah memeluk agama Islam, kebanyakan masyarakat Melayu Islam masih mengamalkan adat istiadat yang bertentangan dengan syariat Islam yang sebenar. Selain itu, di dalam penulisannya juga, Abdullah turut menceritakan sikap masyarakat Melayu Islam yang tertutup ataupun ortodoks. Ini kerana Abdullah menyatakan masyarakat Melayu Islam enggan menghantar anak-anak mereka ke sekolah di bawah penjajah British, atau tidak mahu anak mereka mempelajari bahasa Inggeris kerana bimbang anak mereka akan murtad dan memasuki agama Kristian. Untuk isu yang kedua ialah isu sosial. Di dalam penulisannya, Abdullah telah mengkritik beberapa pihak seperti Raja-Raja Melayu, masyarakat Melayu serta segelintir pegawai British yang dianggap tidak bermoral. Bagi Raja-Raja Melayu, Abdullah mengkritik sesetengah daripada mereka kerana Raja Melayu pada zaman dahulu bertindak sesuka hati, merampas harta benda rakyat mereka serta merampas wanita dari kalangan rakyat mereka untuk dijadikan gundik di istana. Walau bagaimanapun, rakyat pada waktu itu tidak berani menegur kesalahan raja mereka. Ini mungkin disebabkan peradaban Melayu dahulu kala yang masih mendewa-dewakan raja. Jadi mereka takut untuk menegur kesalahan raja. Untuk masyarakat Melayu pula, Abdullah telah mengkritik sikap masyarakat Melayu yang masih mengamalkan serta mempercayai
perkara-perkara tahayul seperti hantu jembalan, perbomohan dan lain-lain lagi, menyebabkan mereka agak tinggalan dengan kaum-kaum lain seperti kaum India dan kaum Cina yang menjadi pendatang di tanah Melayu pada waktu penjajahan British. Pada masa yang sama, Abdullah turut menempelak sikap masyarakat Melayu yang enggan menghantar anak-anak mereka ke sekolah di bawah penjajah British kerana bimbang anak mereka memasuki agama Kristian. Padahal apabila anak-anak mereka tidak ke sekolah, anak-anak mereka akan ketinggalan dari segi bidang ilmu sekaligus menjadi mundur berbanding dengan kaum-kaum lain di tanah Melayu. Selain itu, Abdullah turut mengkritik sikap sesetengah pegawai British seperti Tuan Bin yang mempunyai hobi menyiksa binatang. Untuk isu yang selanjutnya ialah isu peranan wanita. Meskipun di dalam hikayat ini banyak menceritakan tentang Abdullah itu sendiri, Abdullah juga turut menyelitkan beberapa watak wanita. Antaranya ialah Pri Aci yang merupakan nenek kepada Abdullah itu sendiri. Pri Aci merupakan seorang guru yang mempunyai 200 orang murid. Beliau mengajarkan anak muridnya tentang ilmu untuk menulis, membaca dan mengaji Al-Quran. Abdullah sendiri telah mempelajari ilmu agama daripada neneknya. Oleh itu jelaslah kita dapat melihat antara peranan wanita pada waktu tersebut ialah merupakan seorang guru kepada masyarakat mereka. Akhir sekali kita beralih kepada latar. Bagi latar masa, penceritaan di dalam hikayat ini bermula pada tahun 1796, iaitu tahun kelahiran Abdullah itu sendiri, sehinggalah zaman kehidupannya di Singapura sebagai seorang jurutulis dan pembantu kepada Stamford Raffles yang merupakan residen di Singapura. Bagi latar tempat pula, majoritinya adalah bertempat di Melaka dan Singapura. Mengapa saya mengatakan Melaka dan Singapura? Melaka merupakan tempat kelahiran bagi Abdullah, manakala Singapura merupakan tempat dia bekerja sebagai jurutulis dan pembantu kepada Stamford Raffles. Bagi latar masyarakat pula, menceritakan tentang suasana masyarakat Melayu pada waktu penjajahan British serta perspektif mereka terhadap golongan bangsawan British serta pegawai British. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.